KA dan juga PA. Masih ingat tak apa itu KA dan PA? Bagi yang ada kursus veto tu, VTO tu ada, masih ingat? Ya, ingat tak lupa tu boleh imbas kembali BBB Cinta pendaftaran kita sebelum ini. Seterusnya kita ada PA, peperiksaan ataupun penilaian akhir. Macam biasa cikgu, kalau exam pun mesti ada hujung tahunnya kita ada exam kan akhir tahun. Macam ni juga dah dengan program Madula. Okay, PA ya cikgu. MBK melengkapkan dan tampil semua elemen kerja khusus. Okay. Dilaksanakan di akhir tempoh latihan. Soalan peperiksaan akhir adalah merupakan kombinasi semua modul CU. Jangan confuse cikgu, kalau tadi kerja khusus, after CU tu, kita panggil penilaian kerja khusus. PPA di combination semua CU. Boleh faham tak setakat ni cikgu-cikgu? Okay, alright. Alright, so, kalau tak ada, saya boleh proceed the next slide, Wani. Alright. Okay, sekarang ya rakan-rakan guru, rakan-rakan sekalian, kita lihat syarta alir perancangan penilaian kerja khusus SKM program Madula. Okay, kita kena alert cikgu-cikgu, tarikh-tarikh berkenaan ni, jangan terleka, jangan lalai ya cikgu. Okay, tarikh-tarikh yang kita akan bentang ni bersama-sama kita peka ya. Okay, kita lihat yang pertama pada bulan Mac 2022, kita akan buat pendaftaran penilaian SKM program Madula. Seperti sekarang lah cikgu, tengah yang kami bentang-bentang ni. Kita sekarang tengah buat pendaftaran. Kemudian, okey, kita lihat pula pada bulan April, kita akan buat bengkel contoh pembinaan soalan PKK ataupun KAPA. Okey, alright. Seterusnya bulan Mei, ada pemantauan dari PKK iaitu kita akan buat pada bulan April dan Mei tu, di antara kita akan memberikan contoh soalan PKK mengikut MBK. MBK ada berbagai aras cikgu. Macam sekolah saya pun ada MBK, dia pandai bekerja tapi dia tak pandai baca menulis mengira. Kita kena memurnikan ikut MBK kita. Okey, kemudian pada bulan Mei juga kita lihat semula mengisi borang rekod penilaian kumulatif RPK dan melaksanakan PKK. Perkara-perkara ni RPK ni akan diterangkan oleh rakan-rakan saya lain. Cikgu jangan risau, jangan menggelabah dulu. Tarik nafas, rakan-rakan saya akan terangkan secara terperinci. Okey, kalau kita lihat carta alih ini dia pihak-pihak yang terlibat iaitu BPK, JPN dan juga JUK yang terlibat. Alright. Sebentar saya approve dulu orang yang masuk ya. Okay, next slide Wani. Alright. Masih sambung lagi carta alih ya cikgu-cikgu. Kita lihat pada bulan April kita membangunkan soalan PA atau KAPA. Kemudian masih ingat tak TAC cikgu? TAC akan mengesahkan soalan PA pada bulan April juga. Jadi bersedia dah hampir-hampir ni bulan Ramadan, bulan April, cikgu kena bersedia. Okey, kita lihat pada bulan Mei. Okey, soalan PA dihantar ke JPK untuk dinilai. Get ready cikgu. Ini dah dekat-dekat. Bulan April, ready dengan kapal kita. Tak ready pada bulan seterusnya Mei dihantar ke JPK. Dan pada bulan Jun, MBK menduduki PA. Ini carta aliran untuk perancangan penilaian atau peperiksaan akhir SKM program modular. Setakat ini boleh ikut cikgu sekalian, boleh ikut lagi. Okay, sekejap ya, saya approve dulu para guru-guru yang masuk untuk Google Meet pada pagi ini. Alright, okay, next slide Wani. Alright, there you go. Sekarang kita lihat juga peranan personal. Saya rasa di kalangan cikgu-cikgu ramai yang ikut VTO, dan kalau belum pun boleh rujuk kepada rakan-rakan guru yang pernah ikut VTO dan SKM. Kita lihat dulu PPM. Ini bukan pembantu pengurusan murid cikgu. Okay, alright. So, apakah peranan PPM? Nanti saya tanya cikgu, masih ingat tak apa itu PPM? Masih ingat tak apa PPM tu? Boleh siapa-siapa tak terangkan pada saya? Jawab soalan saya, apa maksud PPM tu?
Pegawai penilai modular. Hebat. Terima kasih. Hebat cikgu. Okey, kita sambung Okey, PPA mengubah soalan dari exemplar mengikut keupayaan MBK. Kemudian PPM juga perlu menilai MBK. Sebentar ya, let me approve cikgu-cikgu yang masuk dekat GM. Okey, maaf ya. Okey, seterusnya menyediakan fail rekod bukti pencapaian RBP iaitu portfolio murid kita, cikgu anak-anak kita yang kita ajar KVS ni. Seterusnya membantu penyeras KN markah PKK di MySpark. Cikgu kena tahulah site web MySpark tu macam mana nak key in dia. Kita saling membantu ya. Seterusnya kita lihat pula PPB. Maafkan saya kena approve dulu, ada cikgu yang baru masuk. Okey. Okey, seterusnya kita akan lihat peranan pula PPB mengesahkan soalan PKK. Masih ingat tak PPB tu cikgu-cikgu sekalian? Masih ingat tak? Siapa boleh jawab soalan saya? Masih ingat tak siapa itu PPB? Kalau di sekolah cikgu. Masih ingat tak cikgu? Cikgu Tisham, Ya. rasanya macam ada yang nak bertanya, ada angkat tangan tu. Okey. Ada GM, ada taklimat pakai GM. Ada soalan ke? Kalau tidak soalan, saya continue, saya proceed. Okey, seterusnya, peranan TAC akan mengisahkan soalan PA. TAC ni kita kena lantiklah cikgu. Jangan lupa, sepatutnya dah ada TAC untuk bidang cikgu masing-masing. Macam sekolah saya, Jaitan kami dah jumpa TAC sejak pada awal lagi. So, pastikan sudah ada cikgu ya. Seterusnya, peranan jurulatih utama kebangsaan membantu exemplar soalan kerja khusus dan soalan penilaian akhir. Kami pun tak terlepas cikgu kami turut membantu juga sekiranya cikgu-cikgu ada kemuskilan, boleh rujuk kepada JUK walaupun kita sebenarnya sama-sama belajar. Kami pun sama-sama belajar. Okey. Seterusnya pihak BPK pula kita lihat mereka merupakan fasilitator dalam pembangunan soalan. Macam Puan Fatimah, Cik Fadil tadi, mereka adalah fasilitator dan mengesan pelaksanaan PKK. Maafkan saya. Okey? Ada soalan ke? Kalau tak ada, saya boleh proceed kepada next slide. Okey, next slide. Saya lihat Cikgu Safril angkat tangan. Ada soalan ke Cik Safril? Cikgu Safril? Tiada? Tiada puan. Okey, kita proceed ya. Next slide Wani. Alright. Kita lihat pula flexibility penilaian kerja khusus. Okey, sebentar ya. Okay, ada cikgu baru masuk. Alright. Kita lihat pula flexibility penilaian kerja khusus. Nama pun flexibility cikgu. Kita lihat kesesuaian masa. Yang pihak BPK cadangan ada bagi cadangan kita kan. Kita kena pandai membuat kesesuaian masa untuk MBK kita. Okey, sekejap ya. Alright, dah 280 peserta. Seterusnya, kesesuaian tempat. Ada tak tempat yang sesuai yang dijalankan, ada tak bengkel. Kita kena lihat flexibility tersebut lah. Okay. Rasanya ramai cikgu tahu dari segi flexibility, dari segi masa. Okay. Seterusnya, kepelbagaian kaedah pengajaran, upaya empowerment kepada PBC untuk merealisasikan penilaian berasaskan tugas tertempat. Masih ingat tak apa itu PBC? Masih ingat tak? Yang khusus VTO, rakan-rakan sekalian, masih ingat apa tu PBC? Siapa masih ingat? Kena flashback balik cikgu memori cinta kita khusus VTO. Okay, right? Okay, seterusnya kalau tak ada soalan, saya tanya cikgu. Okay, kita pergi the next slide. Okay.
Rasanya itu saja bahagian saya pada pagi ini. Takwim yang ini adalah tarikh takwim lah. Okay. Alright. Soalan pun saya dah tanya juga dah tadi. Boleh tak saya tahu tak apa itu PBC cikgu? Flashback balik memori cinta kita kursus VTO cikgu. Siapa masih ingat? PBC. Kena ingat ya short form cikgu, istilah-istilah. Okay. Alright. So kalau tiada, manakah slot saya dah habis, saya buka untuk sesi soal jawab bersama saya dengan rakan-rakan. Sekiranya kami boleh jawab, kami akan jawab. Sekiranya tak dapat, saya akan minta bantuan facilitator. But kita try to answer, menjawab sebaik mungkin. Okay, ada sesi soal jawab tak? Pertanyaan? Okey, Cikgu Chen ada bertanya, Cikgu Chen. Ya, Cikgu Chen. Ni rakan saya satu kucing ni. Ada tak Cikgu Chen? Tak ada. Tertekan ke apa tu? Tak apa, mungkin kalau cikgu faham, alhamdulillah. Sebab saya yakin ramai dah ikut VTO, ramai dah faham. Okay. Kalau tak ada soalan, saya ingin okey, silakan Cikgu Chen. Cikgu Alia pun ada soalan. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Saya guru baru. Ini merupakan kali pertama saya meeting. Jadi saya nak tanya apakah short form of PBC and PPB? PBC dengan? PPB. PB tadi kan pusat pengurus pusat bertauliah. Okey. Alright. PBC ini saya tanya soalannya tadi. Saya tanya rakan-rakan VTO, boleh jawab tak? Apa itu PBC? Pusat Bertauliah Cawangan, betul ke? Okey. PBC. Pusat Cawangan Bertauliah. Okey. Betul tak? Saya tanya ni. Ada respon tak sekejap ya? Ada respon tak daripada rakan-rakan yang VTO? Saya nak flashback balik ni. Pusat Bertauliah Cawangan. Okay? Okay, thank you. Seterusnya saya ada soalan. Selamat pagi, ada 2 soalan. Siapa yang dilantik jadi TAC? Yang TAC ni cikgu, yang melantik kita cari golongan yang pakar-pakar dalam bidang industri tersebut. Macam sekolah saya jahitan, saya kena cari golongan yang pakar ataupun mahir dalam bidang jahitan, pakaian. Dan biasanya kami yang melantik sendiri. Saya akan minta pengurus pusat bertauliah. Kalau pihak sekolah saya akan minta pengetua untuk mengesahkan surat semualah. Right? Adakah saya menjawab soalan? Cikgu Masura kata jom flashback. Okay. Menjawab soalan tak Cikgu Etri anak Cambai? Menjawab soalan tak? Ini pengalaman saya lah Cikgu. Biasanya kami akan cari sendiri golongan tenaga pakar ataupun mahir. Kemudian kami lantik mereka atas kepercayaan profesional mereka, kemahiran mereka, kepakaran mereka dalam bidang tersebut. Memang betul-betul pakar lah Cikgu. Okay, yang dapat pengalaman luas dalam bidang tersebut. Okay, menjawab soalan. Okay. Cikgu Atisham? Ya. Boleh tanya? Tanyalah. Cikgu, ini untuk pelajar yang 2022 hingga ke 2023 kah? Ya, untuk tahun 2022-2023 belum lagi kan, ini rasanya untuk tahun lepas kan, betul tak Cik Fadil? Ya, sesi 2021 dengan 2022, betul tak? Ataupun cikgu yang lain, betul Okey, saya jawab kepada pertanyaan cikgu tadi. Untuk sesi pra-verifikasi kita ini,
dia menyeluruh, ya, dia menyeluruh bukan saja untuk kohort 2021, 2022 tidak, tapi menyeluruh. Sebab benda ini yang kita akan kena jalankan untuk budak kita MBK apabila tamat persekolahan. Boleh menjawab ya? Keseluruhan. Cikgu Rosi maksud dia, kalau penilaian akhir ni, kalau pelajar saya sudah keluar, maksud dia ada beberapa pelajar yang sudah bekerja, kita kena panggil mereka balik untuk belajar yang untuk penilaian akhir ini. Okey, untuk sekarang ini BPK dan juga BPS tengah berusaha untuk dengan beberapa program lah kursus diberikan kepada guru-guru di Malaysia ini dan kita dalam proses. Jadi pertanyaan cikgu ni hampir sama juga dengan rakan kita di Semenanjung. Ada rakan mereka yang telah bekerja, ada yang sudah bekerja lah. Jadi kita akan panggil balik. Ya, kita akan panggil begitu yang kami dimaklumkan. Kita akan panggil balik untuk mengikuti kurs penilaian yang ini. Boleh menjawab ya? Kalau let's say kita panggil balik, apa yang kita ajar itu teori semua sudah lupa, siapa yang akan ajar lagi cikgu? Yang saya tahu begitulah kita akan panggil buat semula dalam masa terdekat. Kalau dalam masa terdekat. Ya Cikgu Chen, kalau dalam masa terdekat. In case kalau 2-3 tahun itu kami kurang pasti lagi lah macam mana dia punya persoalannya. Jadi itu kami harap FSC boleh bantu kami lah untuk menjawab persoalan yang ini ya. Okey, saya menjawab Cikgu Chen. Bagi batch yang sebelum ni Cikgu Chen, nama pun ini masih lagi dalam perancangan. Pihak BPK pun masih dalam perancangan. Kita pun tak boleh nak letak tarikh-tarikh sekian. Apapun decide tarikh-tarikh bila mereka ini akan menjalani penilaian akhir dan sebagainya. Kita tunggu saja makluman-makluman yang akan disebarluaskan melalui pihak JPK ataupun JUK untuk yang batch yang lepas. Okey Cikgu Chen? Adakah saya menjawab Cikgu Chen? Yes, thank you. But then sebab saya memang ada 5 orang PPM, okay, yang habis. Jadi parents pelajar tanya, what is kita punya plan? So saya sebagai guru kita kena jawab. Tapi kalau terkeluarnya daripada mulut saya bahawa kita akan panggil mereka balik untuk membuat penilaian, sekiranya tidak ada, that means that we are doing zero promise. Cikgu Chen, bukan tidak ada. Macam itu yang saya kata masih dalam perancangan daripada pihak BPK. Kita tunggu apa-apa makluman kita akan maklumkan, kita salurkan kepada pihak JPN dan JUK. Okey, bersabar dulu Cikgu Chen untuk batch yang lepas. Okey, kita jangan menjanjikan bulan dan bintang dulu, Cikgu sabar dahulu. Okey. Okey, maksud dia kalau pelajar itu masih lagi ingin pergi bekerja, kita biarkan dia bekerja dulu Cikgu. Okey, bila kita memang dah ada ketetapan baru kita akan maklumkan mereka. Okay, thank you. Alright. Sorry saya ada gangguan juga, ada Tuan Pengetua panggil. Ada soalan lagi tak? Okey, kalau tiada soalan saya cek dulu kat bahagian chat ada tak soalan. Kalau tiada, saya akan Cikgu Tisham. Assalamualaikum Cikgu. Ya. Waalaikumsalam. Jadi saya Cikgu Nolia. Ya, Cikgu Saya Nolia. tanya tentang ujian penilaian akhir. Soalannya perlu digubal oleh pihak sekolah sendiri ataupun atau pihak yang ada jawatankuasa khas. Okey, soalan-soalan ini bersabarlah sayang. Perkara ini akan disentuh oleh rakan saya slot selepas ini. Okey. Saya minta cikgu bersabar. Saya nak cikgu faham dulu. Bertenangkan Okey, terima kasih. Alright. Okay. Dia akan diterangkan oleh rakan saya the next slot. Jangan bimbang. Okey, tarik nafas dulu. Okey, sayang saya sekalian. Okey. Okay, kita akan sambung the next slide. Dia akan bantu, rakan-rakan saya akan bantu. Don't worry. Okay, saya nanti kalau saya jawab nanti tak ada dah bahagian slot Cikgu Felicia nak jawab nanti. Okay, saya minta bersabar. Alright. Ya ada? Tak ada lagi ke? Banyak juga sambutan saya pagi ni ya. Okay, saya lihat ada soalan morning. Selamat pagi. Kejap ya. Let me check.
sekolah boleh melalui adalah cawangan kepada BPK iaitu KPM sendiri. Jadi buat masa ini memang kita lah yang melantik cikgu. Saya pun sebenarnya saya refer Cik Fadil tahun lepas. Saya call Cik Fadil, macam mana ni Cik Fadil? Kita buka pusat Mutaliah, saya tanya Cik Fadil. Kalau tak silap saya, Cik Fadil boleh bantu saya menjawab lah. Okay, kata saya memang lantik lah. So far surat lantikan semuanya ada dan kita dah ada TAC sendiri. Ataupun ada JUK lain nak bantu saya? Sebab kita ni adalah cawangan cikgu. Okay? Pusat kita adalah KPM. Kita sama-sama. Cikgu Ana. Okay. Okay, ada lagi tak ada? Okay, kalau tak ada, nak tanya ada. Kalau saya tak ada, ada soalan. Okay, nak tanya. Okay, perancangan program ini buat untuk murid tahun akhir. Kalau ikutkan tadi, seeloknya adalah dia untuk menyeluruh. Kalau cikgu tengok kan dia cakap CU, kalau cikgu tengok dia kan CU yang kita ajar. Kita get prepare saja. Okay. Ataupun mungkin untuk murid tingkatan 3. Kalau ikutkan cikgu sebenarnya, memang untuk target kita murid tahun akhir. Tetapi cikgu prepare pada awal lah macam of course cikgu kena buat tadi kerja khusus tu, cikgu kena buy setiap CU kan. Setiap CU tu kalau ikut MBK cikgu, kalau cikgu nak mengajar ikut tingkatan terulang. Okay. So kalau ikutkan secara menyeluruh lah. Jangan tunggu saat-saat akhir cikgu, nanti kita terkejar-kejar mengejar benda-benda yang menyebabkan kita akan stres. So prepare pada awal. Okay. Okay, saya tak nak tanya lah. Ada lagi tak sebelum saya mula ni, nanti tiba-tiba muncul soalan. Sama-sama Cikgu Mazna. Okay, untuk soalan-soalan yang lain yang melibatkan penilaian sebenarnya akan bersabar ya. Betul. Cikgu, selepas ni ada slot yang seterusnya. Ada slot seterusnya. Bersabarlah sayangku kata saya. Bersabar. Okay, kalau tiada saya ingin menyampaikan pantun. Okay. Pergi ke kota Sepanggi. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejahtera, salam saya daripada Cikgu Nur Hati Syam Rizwan. Assalamualaikum. Begitulah tadi slot taklimat yang disampaikan oleh Cikgu Nur Hati Syam, memang sangat menarik dan harap sila bersabarlah cikgu-cikgu kerana soalan-soalan yang ditanyakan tadi sebenarnya akan dijawab ataupun dia akan berkaitan dengan slot-slot yang seterusnya. Jadi ingin saya merumuskan bahawa apa yang telah disampaikan oleh JK tadi, yang pertama adalah kita kena ingat ya dari awal ini sebab dia akan berkesinambungan dengan slot-slot yang seterusnya ya, minta maaf. Jadi yang pertama tadi Cikgu Nur Syam telah menyentuh Tiada suara kak? Ada masih di sana? Allah, saya dah saya sudah okey, terima kasih Cikgu Tisham. Saya ingat saya sudah on tadi, sejak on siap tidak ya. Sekarang ada suara, boleh dengar? Boleh. Boleh, okey. Terima kasih sekali lagi. Ingin saya merumuskan apa yang telah disampaikan oleh Cikgu kita tadi, Cikgu Tisham. Jadi beliau telah menekankan atau memberikan kita tentang komponen penilaian yang kena ingat ya. Taklimat ini dia berkesinambungan dengan taklimat-taklimat atau slot-slot yang seterusnya. Jadi beliau telah menekankan dua komponen penilaian iaitu PKK, iaitu penilaian kerja khusus, dan juga PA, penilaian akhir. Dan beliau juga telah menerangkan cara ta'alir perancangan, peranan personal, flexibility, dan yang tadi ada soal jawab juga. Jadi diharap apa yang telah dijawab atau ditanyakan tadi dapat difahami oleh cikgu-cikgu.
Kalau masih tidak faham, jangan risau, kita masih ada lagi slot seterusnya dan kita juga ada satu sesi khas bersama facilitator kita selepas ini. Okey, jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Cikgu Atisham atas perancangan, atas taklimat dan penerangan yang panjang lebar dan saya rasa sangat jelas. Jadi diharapkan semua guru dapat mendapat gambaran yang jelas tentang pelaksanaan penilaian program modular MBK yang kita laksanakan di pusat bertauliah atau sekolah masing-masing dan ini terlaksanakan sepanjang tempoh latihan murid di sekolah ataupun di pusat bertauliah. Ya, hadirin hadirat yang saya muliakan, tanpa membuang masa, kita teruskan taklimat pada pagi ini dengan slot yang kedua. Taklimat yang ataupun slot yang kedua ini akan membicarakan tentang penilaian sistem persijilan kemahiran Malaysia untuk program modular. Oleh itu, saya persilakan Cikgu Felicia Suling, JUK dari Negeri Sarawak yang kini bertugas di SMK Luwak Miri untuk menyampaikan taklimat ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Puan Moderator. Okey, selamat pagi semua. Untuk slot seterusnya, saya akan terangkan tentang penilaian. Okey, di mana kita akan sentuh jenis dan juga kaedah penilaian di dalam sistem persijilan kemahiran Malaysia program modular. Okey, next slide Wani. Okey, sebelum itu kita masuk kepada apakah itu definisi penilaian. Okey, penilaian di mana proses menilai tahap pengetahuan dan kemahiran serta sikap kerja seseorang calon yang mengikuti program latihan kemahiran yang dilaksanakan di Pusat Bertauliah JPK. Okey, di sini kita tengok kepada 3 item utama iaitu pengetahuan, kemahiran serta sikap. Ya, ini 3 item inilah yang akan dinilai. Okay, next slide. Okey, ciri-ciri penilaian. Okey, terdapat 3 ciri penilaian. Okey, yang pertama iaitu kesahihan. Okey, adakah penilaian mengukur apa yang sepatutnya dinilai mengikut keperluan NOS? Okey. Di sini saya nak tanya, adakah kita mengikut apa yang sepatutnya diukur dengan merujuk kepada NOS yang kita ajar? Okey. Yang kedua pula ialah kebolehpercayaan. Okey. Adakah penilaian setara ataupun seragam bagi setiap calon? Contohnya, sekiranya kita ada 5 calon untuk persijilan ini, adakah soalan penilaian yang diguna sama ataupun serata untuk kelima-lima calon tersebut ataupun murid MBK kita? Yang ketiga, itu mencakupi. Okey, adakah penilaian yang kita laksanakan memenuhi secara menyeluruh kehendak NOS tersebut? Okey, maksudnya penilaian di sini hendaklah memenuhi kesemua NOS secara menyeluruh. Okey, Cikgu Hamisa macam presenting pula ya. Cikgu Hamisa boleh tolong stop untuk present sebab kita tengah present untuk slot yang kedua. Cikgu Hamisa. Okey. Iklan sekejap. Okey, seterusnya. Okey, kita akan masuk dalam sistem penilaian. Okey, sudah nampak tak slide tadi? Kita tunggu Wani dulu. Okey, boleh besarkan Wani? Okey, nampak tak? Okey, saya boleh teruskan. Okey, terdapat 3 ciri penilaian, yang ciri-ciri penilaian sudah tadi, itu sistem penilaian. Kita masuk kepada yang seterusnya, sistem penilaian. Okey, untuk persijilan modular ini, terdapat 2 kaedah penilaian yang kita akan laksanakan. Tetapi untuk penilaian modular hanya 1 saja, untuk SKM penuh 2, tetapi untuk yang penilaian untuk persijilan modular, kita kena tengok kepada 1 sahaja. Kaedah penilaian yang dilaksanakan, okey, itu di mana kita ambil untuk penilaian sedia ada sahaja. Okey, di sini saya akan
fokuskan kepada penilaian sedia ada sebab kita hanya menjalankan penilaian sedia ada untuk murid-murid ataupun calon MBK kita. Okey. Okey, perbezaan penilaian sedia ada dan penilaian SKKM. Okey, untuk di sini kita hanya tengok kepada penilaian sedia ada seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebab dalam kaedah yang kita jalankan dalam sistem persijilan modular kita hanya melaksanakan penilaian sedia ada. Okey, cikgu-cikgu tak payah pening tengok yang penilaian berasaskan kopta. Okey, di mana penilaian sedia ada ni kita menilai murid kita berdasarkan CU yang kita ajar. Okey. Yang kedua, pelaksanaan peperiksaan akhir di mana yang dilaksanakan pada akhir latihan calon tersebut. Okey. Okey, untuk perbezaan peperiksaan akhir dan penilaian akhir. Okey. Dalam peperiksaan akhir itu dalam penilaian sedia ada, okey, perkara yang pertama iaitu pelaksanaan. Okey, di mana dilaksanakan di akhir tempoh latihan. Okey. Yang kedua, liputan soalan, di mana soalan yang kita beri itu adalah soalan merangkumi keseluruhan NOS. Okey, yang ketiga, bilangan soalan. Okey, di mana yang pertama untuk soalan pengetahuan terdapat 60 soalan. Okey, yang kedua soalan prestasi. Okey, satu set soalan sahaja. Okey. Yang untuk soalan ini akan dijelaskan secara lebih terperinci, okey, untuk oleh rakan JU saya yang seterusnya nanti ya. Okey. Tempoh penilaian pula, okey, yang pertama itu soalan pengetahuan akan tempoh dia punya penilaian ialah 1 jam 30 minit. Okey, bagi soalan prestasi 2 hingga 5 jam. Okey, untuk MBK akan ada masa tambahan sama juga macam SPM di mana calon MBK ada keistimewaan, ada masa tambahan yang diberi dalam masa 30 minit lah untuk setiap penilaian tersebut. Maaf menjelas kejap, Cikgu Firis. Nampaknya banyak dalam ruangan chat ni mengatakan slide tidak ada. Adakah anda tidak nampak slide? Cikgu besarkan. Oh, slide tidak di-present. Sudah. Cikgu slide tidak present. Okey, Wani, mungkin kita tunggu dulu yang control slide, Wani. Okey, kejap saya keluar je. Tunggu sekejap. Slide bukan dalam mode presentation. Maaf Ya, Cikgu, maaf, saya sekejap tadi ada tak masalah perasan. teknikal. Okey, maaf kita bagi Ya, technical sebab sikit. saya tak perasan tadi slide tak ada. Okay, kita tunggu yang control slide masuk semula. Okey, di mana tadi? Okey, periksaan akhir. Okey, boleh tengok semua cikgu? Boleh. Okey. Okey, yang ini setakat ini ya. Okey, dah nampak. Okey, saya masuk ulang semula untuk peperiksaan akhir tadi bagi penilaian sedia ada. Mungkin sebab tadi tak nampak slide. Okey, perkara yang pertama iaitu pelaksanaan. Okey, di mana peperiksaan ini dilaksanakan di akhir tempoh latihan tersebut. Okey, manakala bagi liputan soalan pula, soalannya merangkumi keseluruhan NOS. Okey, sorry ya, mungkin saya agak laju, nanti bagi tahu kalau saya bercakap agak laju, just bagi tahu. Okey, yang kedua iaitu bilangan soalan. Okey, di mana bilangan soalan pengetahuan adalah 60 soalan. Okey, yang kedua iaitu soalan prestasi, di mana kita kena sediakan satu set soalan sahaja. Okey. Okey, untuk soalan prestasi kita kena bagi satu set soalan, tapi penyediaan soalan tu ada 2 set. Ini akan diterangkan juga selepaskan untuk slot yang seterusnya. Okey. Okey, penilaian sedia ada. Apa itu penilaian sedia ada? Okey, tadi sudah diterangkan juga. Kita next slide. Okey, untuk penilaian sedia ada terdapat 2 jenis penilaian. Okey, apa yang cikgu tengok di sini ini adalah yang keempat-empat ni merangkumi untuk yang SKM penuh tapi bila SKM persijilan modular,
kita hanya tengok kepada dua sahaja jenis penilaian, iaitu kerja kursus dan juga peperiksaan akhir. Okey, bagi core ability yang di dalam kerja kursus tersebut, kita tidak perlu laksanakan untuk SKM modular. Ingat cikgu, tidak perlu laksanakan untuk SKM modular untuk core ability. Okey, di mana kita hanya laksanakan kerja kursus dan juga peperiksaan akhir sahaja. Okey, next slide. Okey, jenis-jenis penilaian seperti yang sudah saya terangkan tadi. Okey, bagi program SKM modular, kita hanya rujuk pada tahap 2 dan tahap 3 sahaja. Okey, yang warna kuning tu pada jadual ditunjukkan, di mana murid ataupun calon hanya perlu dinilai berdasarkan kerja kursus dan peperiksaan akhir. Okey. Bagi tahap 4 dan tahap 5 baru laksanakan projek akhir dan latihan industri ataupun core ability. Tapi untuk persijilan modular, kita cuma laksanakan dua ini saja cikgu. Cikgu-cikgu jangan keliru tengok yang lain, tahap 4, tahap 5 terus cikgu dah pening dah. Sebab macam banyak benda yang kita akan laksanakan. Okey, tapi untuk ini kita tengok kerja kursus dan peperiksaan akhir sahaja. Okey. Bagi murid kita, untuk mendapatkan sijil modular, murid kena terampil ketiga-tiga CU tersebut. Okey. Untuk modular kita ada 3 CU. Okey. Bagi yang mengambil SKM penuh pula, mereka akan dinilai secara keseluruhan. Ya. Okay. Seperti yang saya bagi tahu tadi, ada projek akhir dan latihan industri untuk SKM penuh. Okay. Next slide. Okey, keperluan penilaian. Okey. Cikgu Feli, rasanya macam ada yang ingin bertanya, ada yang raise hand. Okey. Saya cikgu. Boleh tak cikgu bercakap semasa explanation perlahan-lahan, tengah terlalu laju. Okey. Terlalu laju cikgu. Okey. Good slow. Thank you. Okey, sorry ya, kita terlalu laju sebab cakap ada yang tahu. Cikgu Marni Amin, mungkin ada soalan? Hand. Ada soalan? Mungkin tertekanlah tu. Silakan teruskan. Okey. Okey, minta maaf kalau saya terlaju, sila bagi tahu lagi. Saya akan slow, saya cuba slow . Okey, untuk keperluan penilaian kita hanya kita tengok seperti yang saya sudah bagi tahu tadi kan. Yang pertama iaitu kerja kursus dan juga peperiksaan akhir. Walaupun di sini ditunjukkan ada 4 kaedah penilaian yang ditunjukkan di sini. Tapi murid kita hanya ambil persijilan modular di mana kita hanya tengok pada kerja kursus dan juga peperiksaan akhir sahaja. Okey. Okey, yang di bawah di mana dalam kerja kursus, di mana murid calon tersebut hendak mencapai markah minimum untuk kerja kursus ataupun lulus untuk kesemua peperiksaan bagi kerja kursus ini, di mana supaya dia layak untuk menduduki peperiksaan akhir ataupun mencapai markah minimum untuk semua modul. Masih laju lagi cikgu. Faham di sini? Maksudnya di sini, di mana kerja kursus dinilai Cikgu fail, gear kelajuan tu kurangkan. Gear kelajuan tu kurangkan sikit. Ada masih lagi. Rakan-rakan saya komen, gear kelajuan tu kurangkan sikit. Biasa ni. Inilah ni, susah betul kalau terbiasa cakap laju ni. Okey, saya masuk semula untuk bahagian kerja kursus tadi, di mana yang sediakan kerja kursus adalah untuk menyemak dan mengesahkan adalah PPM. Dan di mana semua calon kena lulus ataupun mencapai markah minimum sebelum dia masuk kepada peperiksaan akhir. Next slide. Okey, apa itu kerja kursus?
Okey, di mana kerja kursus adalah penilaian secara berterusan bagi setiap CU sepanjang tempoh latihan dan perlu mencapai lebih ataupun 50% yang terdiri daripada KAPA. Okey, cikgu-cikgu juga tahu kan, sudah dibagi tahu tadi apa itu KAPA. Itu penilaian pengetahuan dan juga penilaian prestasi. Okey, di mana perlu diselesaikan sebelum peperiksaan akhir dilaksanakan. Okey, seterusnya penilaian pengetahuan ataupun KA. Ada soalan sekejap. Okey, di mana penilaian pengetahuan menilai kefahaman berdasarkan tugasan ataupun soalan. Contohnya seperti tugasan, kuis, laporan, ujian bertulis dan juga ujian lisan yang kita laksanakan di setiap kali kita menghabiskan CU tersebut. Okey. Bagi KA KA adalah mekanisme ataupun kaedah yang digunakan untuk menilai pengetahuan dan juga pemahaman pelatih ataupun murid mengenai apa yang telah dipelajari ataupun apa yang telah kita ajar kepada calon kita sepanjang kelas tersebut. Jadi setelah selesai kita ajar untuk setiap CU, kita akan bagi tugasan, okey, ataupun kuis. Okey, bagi penilaian prestasi pula, okey, ataupun PA, menilai kebolehan pelatih dalam kompetensi yang dipelajari. Contohnya seperti tugasan kerja, projek dan sebagainya. Okey. Okey, penilaian prestasi merupakan mekanisme untuk menilai kemahiran, okey, sikap dan juga pengetahuan dari aspek keselamatan pelatih ketika menjalankan amali. Okey. Setiap penilaian adalah secara individu. Okay, pelbagai kaedah kita boleh laksanakan untuk ujian ini, di mana sama ada dalam ujian keterampilan, simulasi ataupun projek. Okay. Itu adalah perbezaan apa itu penilaian prestasi dan juga penilaian pengetahuan. Okay, next slide. Okay, di sini itu komponen penilaian. Okey, di sini kita tengok jadual di sini menunjukkan komponen penilaian. Okey, pembahagian markah untuk penilaian ujian tersebut ataupun penilaian untuk markah ini, kerja kursus dan peperiksaan akhir. Okey, seperti yang sudah dijelaskan tadi, komponen penilaian terbahagi kepada dua, iaitu kerja kursus dan juga peperiksaan akhir. Okay. Dalam kerja kursus kita terbahagi kepada dua juga, iaitu yang pertama iaitu teori. Okay. Kita just tengok yang tahap 2 dan 3 saja cikgu, jangan tengok yang tahap 4 dan 5 tu, di mana peratusan mengikut tahap persijilan tu kita tengok yang tahap 2 dan 3 sahaja. Okey, untuk teori di mana dinilai berasaskan penilaian pengetahuan. Okay, di mana 15% daripada 40% markah kerja kursus. Manakala yang praktikal pula dinilai berdasarkan penilaian prestasi calon tersebut sebanyak 25%. Okey, di sini cikgu faham pembahagian untuk pembahagian markah ataupun peratusan untuk ini, untuk penilaian ini, kerja kursus dan juga peperiksaan akhir ni. Okey. Untuk peperiksaan akhir pula, okey. Teori sebanyak 20%, praktikal 40% dan total adalah 60%. Okey, di sini cikgu kena ingat di mana calon hendaklah lulus kerja kursus mencapai tahap minimum, barulah calon tersebut layak untuk menduduki peperiksaan akhir. Okay. Bagi projek akhir tiada, latihan industri pun tiada, jadi markah keseluruhan adalah 100%. Okey, seterusnya kita akan tengok dalam sistem pemarkahan tahap 2 dan 3.
Okey. Untuk sistem di sini jadual contoh pengiraan markah Cikgu kerja kursus. Fikia, ada soalan di Sia. Apa dia? Ada soalan di chat. Okey, sekejap. Okey, singkatan bagi KAPA dan PA tadi penilaian pengetahuan iaitu KA, knowledge assessment. Okey, manakala PA pula penilaian prestasi Okey, menjauh cikgu. Singkatan KAPA. Okey, boleh sambung Okey, untuk sistem pemarkahan tahap 2 dan 3, contoh pengiraan seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sini Okey, di mana kerja kursus ataupun teori peratusannya adalah 15%, manakala praktikal pula adalah 25%. Okey, di mana calon hendaklah mencapai tahap ataupun melebihi tahap minimum yang ditunjukkan di dalam jadual ini. Cikgu-cikgu boleh tengok rujuk peratusan minimum 7.5. Daripada 15% ini, sekurang-kurangnya calon tersebut mencapai 7.5% untuk lulus. Okey, manakala praktikal pula sekurang-kurangnya 12.5% untuk lulus. Okey. Bagi peperiksaan akhir, peratusan juga adalah 20% untuk teori, manakala praktikal adalah 40%. Jadi, markah lulusnya adalah 100%. Okey, next slide saya akan tunjukkan contoh secara ringkas tentang contoh pengiraan markah. Okey. Di sini saya tunjukkan contoh kerja kursus sahaja sebab untuk sekiranya kita mahir untuk kerja kursus pengiraannya dan untuk praktikal teori dan peperiksaan tu sama juga peperiksaan akhir. Okey. Kita ambil contoh asas tanaman. Okey, untuk asas tanaman dia ada CU3, CU6 dan CU9. Okey, di sini di mana markah ketiga-tiga di sini ditambah untuk keseluruhan CU untuk kerja khusus untuk mencapai markah ni. Contohnya untuk CU3 dia dapat 80 markah. Okey, untuk contohnya CU6 pula dia dapat 80 markah. CU3 90 markah, keseluruhan 255, kita bahagikan kepada ketiga-tiga CU tersebut. Bahagi kepada 3. Okey, jadi mendapat 85 didarab dengan 15%. Cikgu tengok yang di bawah tu, teori tu berapa peratus? 15 untuk kerja kursus. Okey, 15% di bawah. Okey, dan mendapat 12.75. Okey, ini mencapai tahap minimum kan cikgu-cikgu untuk lulus. Okey. Okey, markah bagi setiap CU tu sudah. Okey, markah bagi setiap CU tu macam mana nak tentukan? Okey, markah ni sebab itu penilaian kita lakukan setiap kali kita selesai mengajar ataupun masuk pada CU tersebut, kita akan laksanakan ujian. Okey. Jadi, ujian pemarkahan tersebut akan kita simpan. Okay. Setelah ketiga-tiga CU tu kita habis ajar, barulah kita mengira untuk markah teori untuk kerja kursus tersebut. Faham cikgu? Ini adalah markah murid ni. Contoh, saya bagi contoh saja. Mungkin murid tu ambil 60, kita tak tahu. Saya cuma ambil yang minimum untuk dia lepas sahaja. Kalau kita bagi untuk markah kurang daripada 70 ataupun murid tersebut dapat 76 ataupun 60, okay, kemungkinan murid itu tak lepas untuk mencapai markah minimum untuk menduduki peperiksaan akhir.
Okey, markah yang diperolehi tadi, okey. Kita tengok macam mana nak isi yang ini. Okey, 12.75 tadi kita bahagikan kepada 15 dan darab kepada 100 dan kita akan mendapat markah yang diperolehi di hujung sekali ni. Okey, per 100 tu. So, markahnya adalah, skornya adalah lulus. Boleh faham di sini, Cikgu? Fel, ada satu soalan dah dekat bahagian chat, Fel. Mereka tanya apakah itu CU. Ini saya rasa cikgu baru ni. Apakah itu CU? Dia kata dia tak faham banyak benda, dia tak faham lagi. Dia nak tanya apakah itu CU, competency unit. Okey, Tisham boleh tolong jelaskan? Terus, jawab terus ah. CU itu kompetensi unit ya, kompetensi unit. Okey, untuk Cikgu Salma, CU tu di dalam NOS dia ada kompetensi unit. Jadi kita kena refer kompetensi unit tersebut. Okey, based on kompetensi unit itulah kita akan membuat penilaian markah-markah yang Cikgu Phil telah terangkan. Saya rasa cikgu ni masih baru, tak apa. Cikgu boleh rujuk kepada JUK, Sabah ataupun rakan-rakan yang terdekat yang telah hampir VTO, sebab kalau nak terangkan secara detail akan ambil masa terdekat. Yang sekarang ni kita fokus dulu tengok macam mana pengiraan yang Cikgu Phil cuba sampaikan kepada rakan-rakan, sebab benda ni sangat penting, sebab benda ni dah dibuat penataran tahun lepas, jadi masih ramai yang masih samar bayangan. Jadi saya harap semua bagi perhatian agar Cikgu Phil menerangkan, ambil input ni, cikgu faham dalam benda dulu ya. Kalau nak terangkan situ memang ambil masa. Jadi tengok dulu macam mana pengiraan CU daripada Cikgu Phil. Okey, terima kasih Cikgu Tisham. Okey, untuk sekali lagi saya ulang semula, yang markah ini, okey, ini adalah hasil penilaian yang telah cikgu nilai murid tersebut ataupun calon tersebut. Okay, bagi setiap CU. Mungkin di sini mereka tanya tadi kan macam mana dapat markah tu. Okay, sebab tu setiap selesai, setiap habis CU kita kena nilai calon kita. Jadi setelah kita kumpul ketiga-tiga CU ni tadi, markah ketiga-tiga CU ni, barulah kita dapat untuk peratusan untuk teori. Okay. Seterusnya praktikal pun sama juga, pengiraannya lebih kurang sama juga. Okay, di mana proses pengiraannya di sinilah cikgu-cikgu boleh rujuk di sini. Okay, dan juga seterusnya peperiksaan akhir pun sama juga cikgu. Okay, next slide. Cikgu Felicia, ada sikit lagi soalan di situ. Ada lagi sekejap, saya cek dulu. Adalah hasil semua markah. Adakah markah ini adalah hasil akhir semua markah? Sebab dalam satu CU ada beberapa subtopik. Ya, untuk ini setelah kamu mengajar keseluruhan untuk CU tersebut, penilaian dah. Okay, untuk CU tersebut. Setelah selesai untuk satu CU, contohnya CU 3 dah selesai diajar semua, okay, barulah kamu mendapat markah untuk CU 3 ni. Fel, cuba bagi satu contoh, saya rasa dia mesti kurang jelas. Bagi contoh, CU2 tu buat apa dan penilaian apa, baru saya rasa dia jelas. Cuba Fel terangkan. Okey, contohnya lah, saya ambil CU3 ni, okey, dalam kalau untuk asas pertanian kan. Okey, CU3 ni lebih kepada baja kompos. Okey, di dalam CU3 ni banyak jenis-jenis banyak sub-sub topik ni. Okey, untuk sub-sub topik ni kita dah ajar semua subtopik di akhir di akhir CU tu nanti, setelah cikgu habis ajar topik CU 9 ni, barulah cikgu nilai murid tu. Okey. Setelah selesai mengajar setiap topik tersebut, maksud saya CU tersebut. Dia dinilai habis semua CU tu, setiap topik dalam CU 3, CU 6 ataupun CU 9 tu, barulah dinilai ya. Cikgu bukan setiap sub-sub topik tu. Fel, di sini ada beberapa orang yang sedang raise hand ni. Cikgu Inausan, Emmanuel, Cikgu Rebiati. Okay,
Alright, saya menjawab soalan Cikgu Jivin Ginaja bagi pihak Cikgu Phil. Cikgu, maksudnya penilaian buat selepas habis satu CU, ni macam ni Cikgu. Habis satu CU, buat penilaian. Habis satu CU, buat penilaian. Kita dikendaki dicadangkan membuat 3 CU, betul? Let's say saya ambil pastry dia buat tak silap saya 247 ke, saya tak ingat sangat. Okey. 2 tu dia buat puding. 4 is tak ingat saya. 4 is 7 is cake. 8 is saya cuba balik lah. So each of this CU, setiap CU ni memang ada penilaian dia Cikgu. Itu maksud yang disampaikan oleh Cikgu Felicia. Okey, adakah saya menjawab soalan Cikgu Jivin? Kalau menjawab sila bagi respon. Dan saya ingin menyambung sedikit ya, Okay, sebenarnya untuk penyediaan penilaian ataupun kertas penilaian untuk PKK ini, kita kena merujuk jadual pembahagian penilaian yang telah kita sediakan sebelum ini. Jadi kita kena tengok berapakah jenis soalan ataupun apakah soalan CU itu untuk kita nilai ya. Jadi kita kena merujuk jadual pembahagian penilaian yang kita sediakan sebelum kita melaksanakan ujian ataupun dalam WIM tersebut ya. Nampaknya Phil banyak ni. Ya, Phil, okey. cuba kita bukakan soalan-soalan, banyak yang sedang raise hand ingin bertanya. Untuk KPS operator aqua, penilaian begini tidak sama kan dia cakap. Okey, siapa yang boleh jawab ni untuk operator aqua ni? Untuk KPS. Sama penilaiannya kalau menjalankan untuk sistem persijilan modular, okey, penilaian kaedah penilaian sama sahaja. Ya. Cikgu Surabi? Cikgu Surabi Bujang? Okey, bagaimana? Ya saya. Ya, ada persoalan Cikgu? Saya nak tanya 3 soalan. Okay, soalan yang pertama. Penilaian ini dibuat untuk semua sekolah ataupun hanya sekolah yang telah dijadikan pusat pentauliahan sahaja ataupun dibuat untuk semua sekolah? Okay, soalan yang kedua. Guru biasa, maksudnya guru yang tidak ada SKM bidang, boleh layak menilai ataupun calon yang mengikuti SKM ni. Dan yang ketiga, sekiranya layak menilai dan calon yang dinilai itu gagal, adakah calon yang dinilai itu perlu membuat penilaian ulangan, dan penilaian ulangan itu adakah ada had umum untuk calon di sekolah ataupun tidak? Itu saja. Terima kasih Cikgu Surabi. Okey, Cikgu Rosni boleh tolong jawab untuk yang bahagian ini. Okey, untuk bahagian ini boleh saya akan jawab untuk slide saya nanti sebab dia akan masuk kepada slide saya. Boleh? Ya. Cikgu siapa tadi? Robiati? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Saya cuma nak tambah sikit tadi daripada penerangan rakan-rakan yang lain berkaitan dengan penilaian akhir setiap CU. Kalau kita rujuk balik kembali kepada penerangan yang diberikan oleh Cikgu Nur Hatisam tadi, bahawa penilaian kita ada 2, iaitu secara PKK, penilaian kerja khusus secara berterusan dan juga penilaian akhir. Penilaian kerja khusus PKK kita ada KAPA juga, iaitu penilaian prestasi dan juga penilaian pengetahuan. Jadi untuk setiap CU yang telah kita jalankan kepada MBK kita itu, setiap akhir CU tu kita kena buat kapar juga. Jadi kapar tu yang nanti kita akan gabung ke semua sekali sebab kita modular, kita ambil 3 CU. Jadi ke setiap ujian kapar pada akhir CU-CU itu kita gabung dan kita bahagikan 3. Yang tu kita darabkan dengan 15% untuk dapat markah minimum untuk lulus ataupun markah lulus tu. Itu yang saya nak tambah sikit lah jika menepati lah. Saya rasa itu saja untuk tambahan dari saya bagi pencerahan untuk penilaian akhir bagi setiap CU. Terima kasih Cikgu Robiati. Cikgu Robiati ini untuk pengetahuan semua juga JUK Sabah ya. Jadi terima kasih atas pencerahan dan penambahan tadi. Okey, teruskan Cikgu Phil. Okey, seterusnya. Okey, next slide.
Okey, peperiksaan akhir tadi, di mana dilaksanakan setelah pelatih melengkapkan dan terampil semua elemen kerja kursus tadi ya. Sebab itu pelatih tadi ataupun calon hendaklah mencapai markah minimum dalam kerja kursus sebelum calon tersebut menduduki ataupun dinilai dalam peperiksaan akhir. Di mana peperiksaan akhir hanya dilaksanakan di akhir tempoh latihan. Soalan peperiksaan akhir adalah merupakan kombinasi semua CU. Untuk ketiga-tiga contohnya 3 CU kan. Untuk yang modular kita ambil 3 CU. Jadi semua merangkumi ketiga-tiga CU tadi. Bagaimana soalan tadi bagaimana soalan tadi dibina akan diterangkan oleh dia punya aras-aras soalan tu semua akan diterangkan oleh JUK seterusnya. PB pula perlu mengemukakan permohonan lawatan verifikasi PPL seperti mana digariskan dalam panduan pelaksanaan sistem penilaian yang sedang berkuat kuasa. Manakala PB juga wajib menyediakan soalan yang disahkan oleh TSC dan perlu dikemukakan kepada MOSQ JPK. Sewaktu latihan verifikasi PPL, PB hendaklah mengemukakan soalan yang telah disahkan oleh TSC kepada PPL. Nota di sini penilaian pengetahuan 60 soalan di mana 1 jam 30 minit. Di mana kita kena sedia 2 set soalan untuk disahkan oleh TSC. Bagi penilaian prestasi pula 1 soalan 3 hingga 5 jam 2 set soalan 2 hingga 5 jam. Di mana kita juga kena sediakan 2 set soalan. Next slide. Di sini adalah ringkasan penilaian tahap 1 hingga 5. Maksudnya di sini kita hanya tengok pada tahap 2 dan 3 sahaja. Yang pertama yang pertama iaitu kerja kursus sebanyak 40% dinilai. Peperiksaan akhir pula markahnya adalah 60%. Seterusnya. Di sini adalah penetapan peratusan masa aktiviti pembelajaran dan penilaian modul teras. Di mana kita tengok di sini ada terpandu ataupun bersemuka kendiri dan penilaian. Kita akan tengok peratusan masa aktiviti pembelajaran dan penilaian modul teras setiap CU tersebut. Apakah itu aktiviti terpandu ataupun bersemuka? Ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan secara bersemuka di antara pelatih dan juga pegawai penilai. Contohnya aktiviti di dalam kelas itu pembelajaran secara teori dan juga bengkel itu pembelajaran secara amali. Manakala aktiviti penyediaan projek dan juga latihan industri. Untuk aktiviti terpandu ataupun bersemuka, kita boleh tengok di sini peratusan masa aktiviti pembelajaran dan penilaian modul teras adalah 60 hingga 95% untuk tahap 2, manakala untuk tahap 3, 60 sehingga 90%. Cikgu-cikgu boleh rujuk pada jadual di sini Lepas tu bagi aktiviti pembelajaran kendiri pula ialah aktiviti pembelajaran tanpa pengawasan daripada pengajar. Di mana contohnya ialah aktiviti ulang kaji, pembacaan dan persediaan untuk penilai. Seperti tugasan dan penulisan laporan. Untuk kendiri ni pecahan mas peratusannya ialah di antara 0 sehingga 20% untuk tahap 2, manakala
tahap 3 adalah 5 sehingga 25%. Okey, yang seterusnya dari penilaian ialah penilaian ke atas pelatih di mana merangkumi penilaian berterusan dan juga penilaian akhir. Okey. Di mana tahap 2 penilaian peratusan masanya adalah 5 sehingga 20%. Tahap 3 pula 5 sehingga 15%. Okey, di bawah situ cikgu-cikgu boleh tengok untuk jadual 4. Di situ ditunjukkan peratusan masa aktiviti pembelajaran. Okey, di mana 8 kredit bersamaan dengan 320 jam. Okey, untuk aktiviti pembelajaran bersemuka, penilaian kendiri. Okey, bersemuka dan penilaian peratusannya adalah 20%. Okey, bersamaan dengan jumlah jamnya adalah 64 jam. Yang manakala untuk kendiri pula, peratusannya adalah 80%. Jumlah jamnya adalah 256. Di sini jumlahnya adalah 100%, manakala jumlah jam pula adalah 320 jam. Untuk keseluruhan. Next slide. Seperti yang diterangkan tadi, di sini adalah contoh pengiraan. Selepas ini mungkin cikgu sebab segala maklumat di sini slide-nya akan di-share, cikgu boleh rujuk lagi. Contoh pengiraan menggunakan julat peratusan masa aktiviti pembelajaran dan penilaian modul teras. Ini berdasarkan jumlah masa tersebut mengikut setiap NOS. Contohnya NOS C01, jumlah jamnya 50 jam. Aktiviti berpandu, pengiraannya di sini cikgu-cikgu boleh rujuk, tengok di sini bagi setiap CU berapa CU tu berapa jam. Dan jumlah keseluruhan berapa dan pecahan jamnya juga yang bersemuka, kendiri dan penilaian. Di sini ditunjukkan jadualnya. Next slide. Maklumat adalah tertaluk pada mana-mana panduan ataupun arahan JPK yang sedang berkuat kuasa. Itu sejak dari saya. Sekiranya ada soalan ataupun apa-apa kemuskilan, boleh tanya JUK lain ataupun JUK negeri untuk lebih detail lagi lah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu Fel. Sekiranya ada apa-apa soalan lagi ataupun kita buka untuk slot seterusnya kah ataupun ada apa-apa soalan daripada cikgu-cikgu semua. Dipersilakan cikgu-cikgu, sekiranya ada persoalan, kita bukakan sedikit waktu untuk menjawab persoalan-persoalan cikgu. Ada cikgu-cikgu? Tak ada tu Kak, sebab dia tadi hangat sangat pada pertengahan itu. Ya, sudah hangat sangat. Jadi kita tunggu lagi lah untuk persoalan untuk slot yang seterusnya. Jadi kalau ikut tentatif, terima kasih sekali lagi Cikgu Felicia Suling, JUK Negeri Sarawak atas penerangan yang serba detail ataupun terperinci tadi tentang penilaian, dan untuk penerangan tadi sebenarnya merangkumi dua penilaian, iaitu penilaian PKK dan penilaian akhir. Jadi cara pengiraannya itu telah diberi penerangan oleh Cikgu Felicia tadi. Jadi itulah yang ramai cikgu-cikgu yang tak faham. Bila penilaian itu dibuat, selepas ini kita akan lebih detail lagi untuk PKK dan juga penilaian akhir. Jadi diharapkan cikgu-cikgu faham ataupun sedikit sebanyak mendapat gambaran lah bagaimana penilaian ini dilaksanakan, bagaimana pengiraan untuk pemarkahan penilaian itu dibuat. Jadi sekiranya masih lagi kabur-kabur, tidak faham, nanti kita akan merujuk ataupun cikgu-cikgu boleh merujuk terus kepada JUK negeri masing-masing. Jadi mungkin pada bengkel seterusnya akan dibuat lebih detail
untuk menambahkan lagi kefahaman cikgu-cikgu ya demi untuk pelaksanaan penilaian di peringkat sekolah ataupun di pusat bertauliah. Jadi sekarang menunjukkan jam 9.39, kalau ikut tentatif kita ada rehat sekejap. Tapi saya ingin bertanya kepada semua yang hadir, kita mau rehat atau tidak untuk refresh diri? Rasanya kita rehat sekejap lah ya. Kita bagi rehat sekejap, kita rehat, kita refreshkan diri dulu. Siapa yang nak minum sekejap. Kita bagi masa 10 minit lah, 10 minit. Cukup 10 minit? Tiada ni ya? Tak cukup. Tak cukup. 15 minit ya cikgu? Dalam 20 minit lah. Dalam 20 minit. Okey. Sebab kantin sekolah memang jauh. Okey, JUK yang lain boleh? Boleh. Boleh. Kita bagi masa tu cikgu rehat, but after 20 minutes kita minta cikgu datang semua because kita ada 2 slot lagi. Yang ni akan lebih lagi terperinci. Saya minta semua rakan-rakan guru bagi perhatian untuk slot yang seterusnya. Tak ada masalah. Okay. Jadi betul, jadi kita akan bagi rehat untuk cikgu-cikgu sekarang pukul 9.40, jadi kita bertemu semula tepat jam 10. Boleh ya? Kita akan bertemu semula tepat jam 10 pagi. Okey? Kita rehat sekejap.